Assalamualaikum, salam hormat. Saya Dina Syah Salim dan ini merupakan ruang bicara. Saudara umum mengetahui bahawasanya isu jenayah merupakan isu yang sering kali berlegar dalam masyarakat. Hakikatnya yang perlu untuk kita terima bahawasanya jenayah itu berada di mana-mana sahaja. Jenayah tidak pernah tidur, jenayah sentiasa akan berlaku apabila ada ruang dan juga peluang untuk mereka melakukan tindakan yang tidak sepatutnya. Dan tentunya sepanjang bulan ini yang merupakan bulan cukup penting bagi kita apabila musim perayaan akan menghujung tiba, aktiviti jenayah dilihat merupakan salah satu aktiviti yang mungkin boleh berlaku dan juga berlaku peningkatan yang tinggi, memandangkan peluang yang disebut tadi akan wujud dan akhirnya membawa kepada perilaku yang tidak sepatutnya ini berlaku dalam keadaan lebih berleluasa. Dan kali ini kita bercakap soal isu penjenayah tidak beraya bersama dengan saya Tuan Kamal Effendi Hashim yang merupakan penganalisis jenayah. Selamat datang. Terima kasih Dini. Wajah ini seringkali saya pertanyakan soal isu jenayah dan saya percaya juga anda juga sedang berfikir-fikir apakah soalan yang mungkin ditanya. Saya buka ruang itu juga kepada anda. Boleh anda ajukan kepada kami menerusi talian 0326979768. Saya buka ruang seluas-luasnya untuk anda bertanyakan soalan kepada Tuan Kamal. Baik, sebagai permulaan ini bercakap soal isu penjenayah, kita perlu memahami konteks sebagai seorang penjenayah itu sendiri tentang perilaku mereka, mindset yang mereka ada. Khusus di musim perayaan, mindset pertama sebagai penjenayah, bagaimana mereka melihat peluang di ruang itu? Penjenayah adalah spesies yang sentiasa positif. Sentiasa positif. Biar dia rangka sesuatu, dia nampak je peluang, nampak saja, sikit je, dia kata ini peluang. Contohlah, rumah yang lampu terus menyala kan, siang malam ni dah balik kampung dah, owner. Tapi lampu dia menyala siang dan malam ni. Penjenayah dia tengok sekilas ikan di air. Dia tahulah. Okey. Tapi mindset dia yang interesting. Sebab dalam minda dia ni positif bahawa dia tak akan kena tangkap. Dia bukan macam kita. Dini pun kalau kata nak jogging lah untuk turunkan 5 kilo misalnya, belum tentu lagi akan buat. Betul. Komitmen pada idea tu tak ada. Tapi penjenayah dia lain. Positif. Oh, dia punya positif ni tak payah motivator pun. Jadi apabila dia nampak satu peluang, dia akan mencari jalan bagaimana untuk masuk. Untuk keluar belum lagi. So reconstruction dalam mind dia tu, macam mana nak dapat ni, macam mana nak masuk. Tak fikir lagi macam mana nak lari, macam mana nak bawa lari, macam mana nak jual, belum. Itu sebab ramai yang tertangkap lepas buat jenayah. Sebab dia tak ada planning. Dia nampak spurs of the moment tu, dia kena ambil ni. Misalnya ramai orang pun saya tengok ni dekat jalan tar misalnya, tinggalkan motor. Betul. Bukan je dengan topik lidah sekali ni. Kunci-kunci sekali tinggal. Setuju. Jadi ada orang pula tak tegur. Bila nampak benda tu kita tak tegur, dan penjenayah pula nampak peluang tu dan dia ambil. Dah kerja dia, tugas hakiki dia jadi penjenayah. Now, dalam keadaan ini, siapa sebenarnya yang jadi penjenayah? Penjenayah tu ke orang nampak tapi tak tegur? Dua-dua boleh jadi. Mungkin jadi kan, berat dengan ringan je. Masalah bagi saya ialah kos mengurus jenayah tu ni. Nampak remeh. Motor hilang, rumah kena pecah, tapi kos mengurus jenayah tu, itu yang kita khawatirkan sebab inilah yang mengambil bahagian yang daripada kita punya cukai itu. Betul. Itulah bagiannya cukai pendapatan. Pasal kan kertas nak kena bayar, elektrik nak kena bayar, semua nak kena bayar. Pergi buat report, gaji polis kena bayar. Kemudian cari suspek, dapat suspek masuk lock up, kena bayar makan dia ni. Makan lagi. Kita kat luar ni belum tentu, fitrah pun belum lepas ni. Yang dia ni tak apalah, makan ada RM30. Kan bawa ke mahkamah, magistrate, gaji itu, kos-kos yang lain, DPP misalnya, sehingga kos hukuman dia. Bagi sebiji motor, dia ni agak berapa? Motor harga RM4,000 lah. Kos mengurus agak-agak je. Kalau seminggu tu lebih kurang dalam sebiji motor RM4,000 nilai dia. Berapa kos mengurusnya? RM1,000 lebih? Tak, RM26,000. Saya pernah kira ni. Sebab nak masuk tadi semua daripada tu, awal siasatan dilakukan, report aja kos dah jalan dah. Kos polis tadi, kos mahkamah, kemudian kos penjara, kepenjaraan, kos pemulihan, kos kesihatan. Jadi kalau kita campur semua ni, boleh jadi sehingga RM26,000 yang kita boleh gunakan untuk 3 benda lebih berfaedah atau keutamaan. Satu, pendidikan. Yang kedua, kita bercakap tentang logistik. Yang ketiga, infrastruktur. Yang ketiga adalah berkenaan faedah kesihatan. Pendidikan. Jadi benda-benda ni kita boleh guna. Masalahnya kalau kita pun buat tak tahu, habislah. Sebab itulah berbuih dah kan. Dinasihatkan jaga baik-baik sebelum balik ni apa semua. Semalam saya dah terfikir apa dia ni. Saya nak buat ucapan tahniah kepada 5 kategori.
Okey. Satu yang bangsa terus balik kampung kan. Tak ada pun nak beritahu kat balai dekat tu ke, free je kan. Beritahu saya nak balik berapa bulan sampai berapa bulan. Tak beritahu benda ni. Tahniah. Kerana risiko anda sedang meningkat. Okey. Yang kedua, yang ada kereta-kereta kat rumah apa semua tu, ya. Dia pun tak kunci kan, kena tak kunci dalam kabut ni. Semua nak kerja tol percuma ni. Betul. Kan? Kadang-kadang tak tahu motif ni kan, nak jumpa mak bapak ke nak kerja tol ni kan. Tapi tak apalah, itu kemudahan yang dibagi pada kita semua. Jadi dalam keadaan yang tadi tu, penjenayah melihatnya sebagai satu peluang terbuka. Pintu gol dah buka dah ni. Kalau pintu gol dah buka, apa lagi? Kan? Goalkeeper pun tak ada, apa pun tak ada, dah beberapa inci saja. Dah tentulah dia akan cuba skor. Okey. Rekod dan juga statistik menyaksikan setiap kali perayaan bagi isu jenayah domestik, pecah rumah antara perkara biasa yang sering berlaku. Kalau jenayah lebih besar lagi seperti rentas padan melibatkan tentang penghidupan dilakukan yang sangat-sangat aktif dikatakan kerana atas faktor barangkali kononnya pegawai kita atau puak kuasa kita tidak bekerja kononnya bagi mereka, tetapi tidak, itu tidak berlaku. Dalam konteks ini kita nak melihat bagaimana faktor kepada penjenayah yang melihat kepada dua peluang ini yang dilakukan kepada mereka hingga berani untuk melakukan suatu keadaan yang barangkali seperti sebut tadi, masuk dahulu, keluar tak payah fikir lagi. Itu memang tak fikir. Okay? So collar putih lain, collar putih dia akan fikir. Kalau yang jenis collar biru ni kan, dia memang redah dulu, kemudian kita tengok apa jadilah. Yang lepas tu, yang lain tu serah pada takdir. Tahu pula dia pasal takdir ni. Okey. Baik. Secara realitinya, dalam keadaan hujan, dalam keadaan musim perayaan, penggunaan sumber tenaga yang ada pada penguatkuasa itu telah di stretch thin. Jadi penggunaan di sini dan sebagainya, jadi cuba menutup ruang ini. Tapi ini bukanlah bermakna bahawa kita boleh berfoya-foya dengan peluang risiko kita sendiri. So dalam kes jenayah misalnya, kita boleh tengok ni dalam demografi. Pertama kanak-kanak, kedua remaja, ketiga orang dewasa, keempat orang tua. Kita bagi pada empat ni, senang nak tengok di ni ya. Okey, yang budak-budak dalam bulan raya ni kadang-kadang berlebih barang kemas berpakai. Betul. Okey. Kedua, main bunga api. Ketiga, main kejar-kejar sebagainya. Okay. Pokoknya, intipatinya, penjenayah tak beraya. Pengawasan pun tak ada. Betul. Kalau dulu ada seorang budak kat situ, saya kalau ambil ni mungkin ada orang berhati. Tapi kalau ada 10, okay, itu penjenayah yang biasa. Tapi kalau kita kata hukum alam, sama-sama mandi dan beramai-ramai apa semua, boleh jadi satu kejadian sudden death report juga. Betul. Walaupun bukan jenayah tetapi tragedi pada keluarga tu. Baik. Kemudian kita nak cakap pasal kanak-kanak juga. Kanak-kanak, nak duit raya tak? Nak duit. Kalau di ni yang besar panjang ni pun orang offer duit raya pun, tadi pun ya, cium tangan saya tu kan. Okay. Apa tak lagi budak-budak. Betul. Mari dek. So saya tengok kadang-kadang bila video tu lah, ada seorang orang tu ni bagi duit kat budak-budak. Oh, mulia sungguh. Ya, saya melihat dengan dua kacamata. Satu, sebagai manusia, ini satu sikap yang terpuji. Tetapi saya juga mempunyai kecurigaan bahawa kan? Sebab inilah masalahnya. Kita bukan busuk hati, bukan buruk sangka tak. Curiga tu perlu letak, kan? Dan bercakap pasal curiga ni jugalah. Ada orang tanya, kalau musim raya ni kan Mal, macam mana nak tahu untuk gerak-geri yang mencurigakan? Manusia sinilah manusia tak ada yang mencurigakan pun. Okay? Tengok, okey? Tengok saya pun okey ya. Tengok penjenayah apatah lagi. Gerak-geri seseorang itu yang mencurigakan. Kalau tengok dia duduk belakang rumah usaha lain, curigalah kan? Itu yang mencurigakan, bukan manusia itu mencurigakan. Sebab penjenayah sekarang ni dia ada props dia pakai. Kadang dia pakai songkok. Apa saya cakap pasal saya pula? Tak, kadang-kadang dia pakai blazer. Ya? Bukan saya juga lah. Blazer kan. Jadi bukan dia ni, bukan. Kemudian penjenayah ni ada yang menggunakan set macam ini. Misalnya kita cakap pasal jenayah cyber. Okay? Dalam talian. Dia ada, tengok kereta, tengok kapal terbang, apa semua, jet semua peribadi, semua lengkap. Ini scammer, babe. Ya? Ini langsung tak pernah off.
Sebab gaya hidup dia dibiayai oleh kegiatan jenayah dia tadi. Okay. Tapi kalau kita cakap pasal common jenayah, macam curi kereta, curi barang, pecah rumah, ambil parcel, COD, yang dekat dengan kita lah. Kita ni lah, saya tak tahu tentang dia ni. Saya duduk kawasan biasa je kan. Sama kita. Sama Kerinci. Lebih kurang. Jiran sebelah. Jiran sebelah Okey. Jadi benda ni berlaku pada kita. Sebab lagi satu, walaupun kita mencuba bagi third party untuk jaga kawasan kita, itu tidak bermakna bahawa ianya telah selesai. Okay. Ada orang kadang-kadang, kita kena pasang guard ni, gini-gini. Saya selalu tertanya-tanya, okey, kenapa tempat lain yang tak ada, tak jadi? Okey. Kedua, kalau dah pasang, makna lepaslah. Kadang-kadang orang pasang guard ni, dia minta maaf cakap, dia pasang sebab hak berbangga lah. Bila masuk tu guard tu, "Hei, tabir tuan." Macam itu tu. Bukan sebab nak jaga keselamatan. Aksen. Terbakar tau. Tengok yang jenis yang guard ni, tadi saya masuk dia tak ada pun hormat kat saya. Babe, kan, bayar RM40 sebulan. Kan? Cuba kau bayar RM40 sebulan nak. Kan? Jadi kita kena ada timbangan. Itu adalah pengurusan risiko. Okay. Transfer the risk to a third party. Bukan avoid the risk. Untuk avoid the risk, mustahil. Okay? Seperti mana, beginilah, menurut saya lah, pemahaman saya. Setiap kali kita menarik nafas, kita mendekatkan diri kita kepada nafas terakhir kita. Betul. Okay? Logiknya lah. So, adakah untuk menjauhkan diri, maka kita menahan nafas? Lagi cepat lah. Jadi cerita dia macam itulah dia ni. Okey, dalam konteks yang sama juga, kalau khususnya kepada isu-isu jenayah domestik melibatkan seperti pecah rumah dan sebagainya, trend-trend sebelum ini banyak dilihat bahawasanya penjenayah itu dalam kalangan orang terdekat yang dikenali, seperti jiran ataupun jiran sebelah rumah, jiran sebelah kampung. Tetapi untuk dewasa kali ini dilihat trend itu agak sedikit berubah, kerana dilihat bahawasanya tidak kira di mana-mana pun penjenayah sekarang boleh akses ke mana-mana tempat dengan mudah. Adakah trend itu perlu dibimbangi? Baik, kita kadang-kadang menyangka bahawa penjenayah ni bodoh, di bawah pengaruh sebagainya, maka dia tidak boleh berfikir. Ada penjenayah, saya setuju apa Dini cakap tadi, dia dah merancang. Dia sewa rumah dekat situ sebelum musim perayaan pun. Ini dah berlaku. Masa saya servis dulu, kan, macam mana rumah ni kena pecah? Kan tu. Rupa-rupanya, dia si makhluk ni, dia dah sewa. Jadi bila orang balik raya, dia masuk menelusuri bumbung tu, kat bumbung dia masuk pergi rumah sebelah, rumah sebelah dia pecahkan. Ini yang jadi. Jadi kalau kita nak cakap pasal trend, trend adalah satu yang berulang. Satu benda, satu perkara, satu kejadian, insiden yang berulang pada satu jangka masa yang pendek. Bermakna sekarang trend musim durian. Okey, kita panggil musim lah. Musim pecah rumah. Faktornya di bawah sana adalah kerana cuti sekolah. Betul. Ujung minggu, cuti yang panjang. Jadi pecah rumah ni termasuk kedai juga dia ni. Kedai lagi senang. Notis ada kat depan kot. Ditutup sehingga. Sudah tahu. Sasas dah tahu dah. Dah tahu dah sampai bila kan. Ditutup sehingga. Jadi benda-benda ni semua berulang. Kan? Faktornya manusia, ruang dan peluang. Kan? Ada penjenayah mempunyai desire, kan? Ada sasarannya, kemudian ada peluang. Maka tiga ni akan menyebabkan satu kejadian tu boleh berlaku pula. Kan? Berbeza dengan frekuensi. Trend satu yang berulang. Okay? Apabila kita cakap pattern, pattern ini macam kain songket lah, pattern infinity ya. Bermaksud, setiap kali bila musim perayaan akan berlaku pecah daripada ceiling. Okay. Ini pattern dia. Okay? Trend dia kita dah tahu. Jadi daripada situ dia boleh narrow down, pihak berkuasa boleh narrow down kepada siapa barangkali penjenayah tu lah. Ini kalau kita cakap tentang pecah rumah, begitu juga store, pecah kedai. Kita ni cuti panjang kan, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, ramai. Kita sangka kita je bergaya. Penjenayah pun siap nyanyi dia ni. Hoi, hoya, hoi kan. Okey, satu perkara menarik tadi disebut berkaitan tentang kanak-kanak ni. Musim perayaan memang tak larilah anak-anak beraya. Dan ibu bapa banyak mengambil pendekatan tidak mengapa ini adalah musim perayaan. Saya nak dengar kisah realiti yang berlaku berdasarkan pengalaman. Pernah ataupun tidak berlaku kejadian culik berlaku dalam kalangan anak-anak ini ketika musim perayaan?
cabul banyak berlaku. Kan? Sebab, mai sini. Duduk kat pakcik, mai. Ambil duit. Bagi kita, konteks cabul tu bukan konteks cabul kehormatan saja, tetapi pegang, sentuh, grooming ini yang berlaku pada kanak-kanak. Yang saya khawatirkan ialah perbuatan yang dilakukan oleh hilaf kita sendiri. Misalnya budak-budak main bunga api, budak-budak main pelita tanah, main mercun, putus jari. Tak ada orang dewasa di situ. Jadi ancaman di luar dengan ancaman dalam tu seimbang dia ni. Luar pun boleh jadi, dalam pun boleh jadi. Ini yang jadi masalah. So kalau nak kata trend ni, populasi semasa jangka waktu tu lebih padat dan tinggi berbanding waktu sebelumnya. Yang ni kira waktu puncak lah. Dalam trend tu ramai budak-budak kat situ. Betul. Okey. Kalau macam saya kecil-kecil dulu beringus siapa nak kan. Dah besar ni maco. Di ni saya tak tahu lah kan. Jadi pilihan tu banyak. Kalau dulu kita tengok budak ni ni ada seorang lagi kan. Takrif kanak-kanak ni kita guna yang bahasa pasar lah budak-budak yang baru sekolah rendah. Betul. Walhal atas kanak-kanak tu 18 tahun dan ke bawah. Jadi kita pergi kepada remaja pula. Remaja ni inilah time. Kan pasal hak berbangga tadi, street cred tadi, ini sangat penting. Jadi bila kita cakap pasal penjenayah tidak beraya, memang tak ada pun ibu bapa yang kata anak dia penjenayah, memang betul. Memang betul. Tetapi takrif dia ialah seseorang yang melanggar undang-undang yang dikuasakan pada satu masa dalam konteks kita bercakap tentang kanun keseksaan jadi penjenayahan kanun keseksaan ni kan perbuatan yang membahayakan nyawa orang lain, misalnya nyawa diri sendiri kan, mendatangkan gempa. Jadi benda-benda yang macam ni yang biasa kita dengar, bergaduh pasal main bunga api, pasal pun bergaduh, meriam sana kuat, tum meriam dia tak kuat bergaduh. Jadi ini sebahagian daripada pola yang berlaku semasa satu keadaan A sampai B tu. Jangka waktu tu dia ni. Ini yang menyedihkan sebenarnya. Okey, baik. Saya nanti nak menyentuh berkaitan tentang penjenayah di dalam rumah apabila wujudnya perkumpulan kaum keluarga yang barangkali tak sedar tetapi itu sudah ada di dalam rumah itu. Harus untuk kita sentuh selepas ni. Tapi saya nak berikan ruang ini kepada Adam dari Selangor untuk bertanyakan soalan. Silakan Adam. Okey. Tak apa, saya akan kembali semula kepada Adam. Kita harapkan Adam dapat hubungi kita semula. Adam Adam akan bersama lepas ni barangkali kita. Noh atau Hud Salih akan telefon. Baik. Saya terus kepada persoalan itu. Penjenayah dalam kalangan keluarga yang barangkali kita tidak sedar tetapi di musim perayaan ini boleh berlaku apabila wujud perkumpulan dan juga tidak ada ruang lingkup privasi yang dilakukan dalam keluarga. Ini juga harus untuk dipandang sebagai satu perkara major. Musim perayaan ini, perkara yang harus untuk diperberatkan. Setiap orang punya hak dari segi undang-undang. Betul. Katalah kita saudara. Kan? Katalah. Kita okey, tak ada benda. 10 kali dia ni pun tengok saya, dia ni pergi grip kepala kan. Raya, dijotos kepala ni. Nothing. Saya okey, saudara, gurau-gurau. Tetapi masuk kali ke-11, saya depress lah dia ni buat macam ni. Saya pergi buat report. Sangkut? Samalah macam telefon ambil main-main tapi bila dia tak suka dia buat report, you kena jawab. Bukan ni saudara saya tak ada apalah. Saya pun sebenarnya lah kalau nak cakap, ada juga yang ada hubungan tali persaudaraan dengan saya sendiri yang menyebabkan dia masuk ke dalam. Ada. Ada dia ni kan. Jadi kalau orang lain ni yang ada saudara mara apa semua ni kita kena ingatlah gurauan tu kena berpada. Kadang-kadang main cocok-cocok suka orang tu latah kan, tapi kalau dia tak tahan dia buat report itu juga akan menjadi satu perangkap juga kepada diri sendiri. Baik, kita beralih semula kepada Adam. Adam, silakan soalan anda dari Selangor. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada soalan berkenaan penjenayah ketika beraya ni. Saya ni balik kampung, biasalah kita ramai saudara, ramai anak saudara semua. Jadi bila kita ramai ni kan, adalah pernah jadi satu kat rumah saya, adu hilang. Ya, sekali lagi. Apa dia? Adam hilang sekarang. Kami tak dengar. Adam yang hilang rupanya. Okey, tak apa. Adam nanti kata kita cuba dia dapatkan berkumpul. kembali. Saya rasa ini berkaitan tadi saya dengar Barang pengumpulan barang hilang seperti barang hilang. Barang hilang. Ini mungkin barangkali bagi mereka yang
Okey, Ya, tidak betul. mampu. Saya rasa saya boleh lanjutkan Baiklah. barang hilang di rumah yang seringkali berlaku barangkali. Ini merupakan salah satu perkara yang mungkin harus untuk dilihat jugalah Minta memandangkan maaf, unsur AI ini. Adam yang hilang rupanya. Okey, silakan. Begini, Dalam perkara ini. Begini, memang tak nafikan dalam satu pertembungan semua orang ada kat situ, macam-macam boleh jadi. Betul. Kalau sebelum ni kita dengar majlis perkahwinan, tahu-tahu kan habis duit hantaran tu kena sakau sebab ada yang kata saudara dia masuk. Yalah, bukan ada name tag pun. Mentelah kalau kita berada dengan sepupu, sepapat apa semua ya. Ianya takkan berlaku kalau tak ada peluang. Setuju? Kembali semula. Tidak ada peluang itu. Peluang itu dibuka. Peluang tu kena tutup. Adam kalau nak tengok yang ini kena simpan bawah tilam. Biasa simpan bawah tilam kan. PL kau tekan Adam. Kali ni simpan pula dalam bantal misalnya. Ubah corak tu Adam sikit demi sikit ubah. Kalau misalnya ada benda-benda yang lebih mahal sebagai berharga apa semua, maka dia perlu diberi lebih perhatian. Ini kena. Sebab kalau tak, memang ada tau. Kadang-kadang saudara mara minta maaf cakap tangan panjang. Tadi tapi yang pelik tak ada pula kan duit 1,000. Macam mana boleh tambah 1,500? Tak ada. Kan? Kurang ada, kurang. Kan? Jadi ini ada orang yang beritahu saya macam tu, ada juga. Kan? Pengecas telefon ni tak payah cakap lah. Ingat pengecas telefon ni nampak bagi kita tak ada apa pun dia ni. Tapi itu jugalah yang dilaporkan oleh akhbar menjadi salah satu, dikatakan menjadi salah satu punca kematian seorang penuntut di Tawau. Pasal RM30 dan pengecas telefon. Jadi nak elak ni kalau saya macam-macam kita boleh buat kan. Nombor satu, kalau kita sorok senang sangat jumpa. Apabila dia sorok, senang sangat jumpa. Okay? Sebab pencuri itu pun sama juga. Ni mesti belakang pintu ni. Ni mesti kat sini. Ni mesti dalam beg. Okay? So kita kena samarkan dia. Kalau Adam ada kereta, Adam boleh simpan benda yang itu dalam kereta dulu. Jangan bawa keluar kan. Ataupun bawa seat motosikal. Sebab akses tu pada kita saja. Betul. Takkanlah kita nak nasihat Adam nak balik cuti, Adam bawa peti besi satu. Kan kawan tu tarik muka kan. Okay? Kenapa kau ingat semua saudara mara kau ni pencuri? Tak. Tetapi mengurus risiko tu. Kan? Seperti mana kita mengurus risiko nyawa kita, risiko harta kita, maka kita pun mengurus benda yang samalah. Kalau Dini misalnya, Dini saya tak tahulah, mungkin kaum kerabat ramai apa semua atau memang anak tunggal kan? Anak tunggal dia tak rasa benda tu semua. Macam kami semua ni, tapi masing-masing ada bilik. Senang. Cuma kadang-kadang ada rumah yang duduk, kawan saya tadi beritahu dia tak balik kampung tahun ni dia tak dapat balik. Kalau balik saya kata berapa ramai orang kat rumah, ibu rumah tu 50 orang. Bermakna ada lebih daripada 10-11 keluarga macam tu. 50 orang. Macam-macam ada. Toilet ada berapa? 3. Kan? Ada pernah barang hilang. Adalah, kemudian lama dah balik semua baru jumpa. Ada juga kes dia ni sendiri sorok, sendiri lupa kat mana. Itu kadang-kadang biasa juga berlaku sebenarnya. Biasa. Baik, dalam konteks yang lain juga kita melihat tentang bagaimana khusus di rumah-rumah sekarang ini sudah banyak khusus di Lembah Kelang. Ini rumah yang berasaskan pada konsep ada security guard, ada pengawal keselamatan. Dan juga dilihat ada tambahan lagi seperti di kamera CCTV yang dilakukan. Wajarkah bagi mereka yang duduk di dalam kediaman ini berasa lebih selamat, selesa dan meletakkan sepenuhnya kepada dua faktor pembantu untuk mengurangkan risiko itu? Jujurnya mereka ini yang perlu lebih fokus dan lebih bimbang atau khawatir. Kenapa? Kerana dia boleh jatuh di dalam dengan izin false sense of security. Aku dah ada security, ada CCTV, selamat. Ini yang selalu kena ni. Baiklah, saya bagi keadaan yang mudah. Sesiapa yang nak mengantar barang boleh masuk tak kawasan tu? Boleh? Boleh, dia bukan hantar kat the house, masuk dalam. Siapa yang misalnya menyamar sebagai penghantar makanan, boleh masuk tak? Pastinya. Boleh. Jadi apa yang kita kata, dah ada pengawal keselamatan, ada CCTV, selamat. Itu faktor pencegahan. Okay? Bukan faktor, apa kita panggil, intervention, pencelahan. Baiklah, kalau dia masuk, dia menyamar. Okay? Kemudian dia panjat pagar rumah kita, dia curi barang. Apa yang dia boleh buat? CCTV tadi membantu mengesan selepas kejadian. Semasa kejadian tu. Apa yang you boleh buat? Sebab itu saya kata kalau dah ada semua tu pun bukan bermakna kita boleh lepas tangan dan bermakna tu kita dah selamat. Kan?
Kerana risikonya adalah sama dengan langsung tak ada apa pun. Tak ada kawalan, sama dengan yang ada kawalan, ada CCTV, tapi kita rasa, okey, selamat dah. King, katakan. Tapi ujung kita tak baca. Lepas King mesti ada apa ujung dia? Dia ni? King Kong. Okey. Jadi ini yang kita tak baca. Okay. Jadi ramai yang berilusi, halusinasi barangkali lah pada pendapat saya. Bila dah ada semua ni maka selamat. Tapi kita ambil contoh yang paling mudah, kerajaan kita ada tentera yang mengawal sempadan, pasukan bersenjata kita mengawal keamanan, dia tak ada mentaliti macam itu. Oh dah ada dah, tak adalah orang ceroboh. Tak. Ni kita ni nak raya dia bersiaga kat situ. Apa ancaman saja, sama aja. Tensionnya tu untuk mengawal perairan kita, mengawal sempadan kita, meronda adalah sama. Kan? Bukan okeylah pak cik ni tadi sebelum keluar tadi dia ada taruh penyapu belakang pintu, selamat dia ni. Tadi saya tengok kawasan perumahan ni dia dah buat doa selamat, maka selamat. Itu usaha, tawakal dan doa, betul. Tetapi sebahagian daripada lingkaran penguatnya adalah rondaan, misalnya pihak berkuasa. Ada nampak pihak berkuasa ni, okeylah ni, dia dah tepung tawar rumah tu dah, jadi takkan jadi. Tak. Itu yang saya nak memahami juga. Tindakan ataupun protokol yang sering dilakukan ataupun penguasaan, prosedur dilakukan oleh pihak polis seperti yang dilihat sekarang ini, memberitahu kepada pihak polis kita tidak ada rumah. Adakah mereka sekadar meronda semata-mata ataupun lebih daripada itu yang dilakukan? Di depan tu kita nampak tu dua anggota polis wanita. Di skrin anda nampak sekarang, itu adalah sebahagian daripada pasukan Amanita. Semua sekali wanita lah situ. Kemudian di belakang ni anggota rondaan bermotosikal. Kita kenal dia sebagai URB lah. Tak apa. Apa dia buat? Bagi rumah-rumah yang berdaftar atau memaklumkan kekosongan apa semua ni, rondaan berkala akan dibuat. Bukan rondaan colourful. Tak. Rondaan ni berkala. Dia tak ada tetap, dia tak boleh pukul 3 kita ronda, pukul 7 tak. Dia akan ronda waktu-waktu yang saya tak boleh cakap, saya boleh kata 24 jam lah. Frekuensi yang berbeza tapi 24 jam. Tim yang berbeza pun. Maka mengikut sejarah ataupun data yang ada sebelum ini, semua rumah yang memasuki dalam skim, kita katalah, yang ditawarkan oleh pihak berkuasa itu, balik kampung semasa bercuti itu, semua ni, ribuan rumah yang dah memasuki ini, satu pun tidak dipecahkan. Okay. So kita cakap tentang frekuensi visit, tengok daripada situ kita cakap tentang perkhidmatan yang diberi oleh pasukan polis Raja Malaysia, begitu mantap. Satu pun tak ada ni. Kan? Jadi, tapi kenapa orang tak mau pergi? Tak maulah, saya kan nak kena isi data, nak beritahu. Inilah masalah kita. Masalah kita buruk sangka kan, kepada pihak berkuasa, dan kita tidak pernah mencurigai tindak tanduk kita sendiri ini. Okey, ini realiti yang berlaku. Selain itu juga soal tadi, kita bercakap soal jenayah rentas padan yang ketika ini dianggap konon-kononnya seperti kuasa kita tidak bertugas, tetapi tidak, lebih daripada itu lagi dilakukan. Tetapi hakikatnya ia berlaku selain daripada isu parti yang masuk, isu berkaitan tentang penghidupan, khususnya berkaitan tentang selain daripada isu dadah dan juga penghidupan seperti barang bersubsidi sering kali berlaku juga di dalam modus operandi ini. Bagaimana situasi selalunya berlaku di lapangan yang menyebabkan mereka melihat bahawasanya ini peluang dan ruang, sedangkan mereka terlupa ini juga merupakan satu tumpuan yang dilakukan oleh pihak kuasa. Penjenayah kan positif. Dia sangat positif. Hari ini tak ada orang jaga ni, dia orang tengah semayang. Gini ini pengalaman saya dalam penguasaan Kalau kita cakap pasal seluduk ni, dia ada dua satu masuk dan satu keluar. Betul. Okey. So barang-barang yang bawa keluar ni selalunya barang bersubsidi lah, yang lebih murah di negara kita berbanding negara jiran. Baik, kembali sebelum pada soal isu tadi, jenayah rentas padan yang berlaku, dan kita mahami realiti yang sebenarnya berlaku di lapangan ini. Di lapangan tak ada istilah cuti bagi pihak berkuasa. Memang tak ada. 24 jam you atas air ke, you atas pokok ke, you dalam tanah ke, memang tak ada cuti. Kerja. Okay. Ikut shift masing-masing lah, kalau kita boleh katakan dia sebagai shift. Okay. Roster masing-masing ni. Itu pengalaman peribadi saya. Jadi sebagaimana penjenayah yang tak bergaya, sama juga pihak berkuasa, dia tak bergaya. Kita tengok anak dia yang kerja polis balik bergaya tiap-tiap tahun ke? Tak mungkin kan? Sebab ada ketikanya yang dia kena bekerja di sempadan. Ada jalan keluar dan jalan masuk.
Dia bawa barang-barang yang bersubsidi pergi dekat negara jiran. Dia bawa masuk benda-benda yang lebih murah negara jiran untuk mencemar kita punya pasaran pun ada. Lembu hari tu dia bawa masuk. Okay? Dia jual murah. Semua orang kata, apa pasal lembu ni murah? Kan? Kita kalau mungkin harga 5-6 ribu, tiba-tiba yang ini harga 3-4 ribu. Murahnya. Lagi besar lagi apa? Tetapi dari segi kawalan veterina, dia merupakan satu masalah. Betul. Sebab penyakit satu negara tak sama dengan kita. Betul. Jadi sama ada kita bawa vektor tu masuk ke negara kita, kan? Dan kita membiarkan satu hari nanti dia akan merebak. Menyebabkan kita punya haiwan pun terjangkit. Jadi orang tak nampak ni. Yang penting fulus. Fulus. Duit punya pasal ni. Tetapi macam mana kita tahu perkara ni? Risikan dan tangkapan. Bermakna pihak berkuasa buat tangkapan. Kalau pihak berkuasa tak kerja, macam mana ada tangkapan? Ni apa kita menyangkakan itulah lepas ni. Tapi memang penjenayah memang positif. Penjenayah pun dia akan tengok bila ni, dia tukar time ni. Okey dia ni, ni. So apa dia boleh buat? Cuaca tak ada siapa pun boleh mengubah. Betul. So dia ambil kesempatan di bawah keadaan gelap. Malam yang gelap misalnya tak ada bulan. Kemudian cuaca yang buruk. Okay? Kemudian misalnya waktu puncak. Kalau kita periksa seorang tu mungkin 2 minit, waktu puncak dia jadi 1 minit setengah. Betul. Jadi 30 saat tu sudah cukup membuka tertingkap atau tingkap untuk penjenayah. Ini kita kena tahu kan. Begitu juga dalam keadaan penjenayah seksual. Okay? Bukan untuk membimbangkan, menakutkan orang ramai apa semua. Saya cuma mahu mereka berhati-hati, ya. Sebab walaupun pihak berkuasa kita cakap dapat tangkap ni, ini tidak bermakna kita boleh melepaskan kesemua tanggungjawab itu di atas bahu mereka. Betul. Kan? Kita kata ini membebankan untuk saya nak perhati apa semua. Lagipun saya dah bayar cukai. Itu je alasan kita. Itu alasan yang begitu dangkal untuk melepaskan tanggungjawab kita ini. Dan itu sangat-sangat salah. Kan? Kalau kita cakap pasal seluduk bahan subsidi, itu mengambil nikmat yang diberi kepada kita dan dipindahkan pada pihak ketiga. Tetapi seluduk masuk juga ada yang pada masa ini membawa kontraban. Betul. Ya, kontraban sama ada dadah, sintetik maupun senjata, ya, part-part yang boleh membahaya. Dan ini perkara yang perlu kita teliti dengan baik. Begitu juga di perairan keliling kita ni. Katalah dia masuk mesti jalan laut, kemudian jalan air, seluduk gas misalnya di Tawau. Saya bukan cakap berdasarkan report, saya tengok sendiri. Okay? Sungai Kuning, Sungai Haji Kuning ni. Jadi memang dia buat begitu juga. Bila orang nak balik kampung, habis minyak masak berkampit yang RM1 ni, betul. Pack dihantar oleh syarikat kurier, okay, ke JT. Bukan saya cakap kosong. Kalau kata Kamal ni cakap mana bukti ni, saya boleh tunjuk video pun. Okay, begitu. Tetapi apa saya buat selepas dapat itu ialah saya salurkan kepada pihak berkuasa. Okay. Ya, bukan just tunjuk lepas tu hebohkan viral. Ini untuk mengharap tindakan. Sebab kalau kita buat, maklumat tu bocor lah dia ni. Kan? Ini harus teknik ataupun etika yang harus ditukar, ya, supaya kita lebih ke arah untuk menyelesaikan masalah berbanding menyusahkan lagi isu itu daripada terus berleluasa. Dalam konteks yang sama juga kita bercakap soal bagaimana kita menangani isu ini ataupun mengurangkan risiko itu berlaku. Ini soalan barangkali saya perlu tanya, tetapi saya percaya juga mungkin reaksinya ini akan memberi peluang kepada penjenayah untuk lebih tahu macam mana teknik kita untuk mengelak daripada mengetahuinya. Berkaitan tentang untuk kita mengelakkan daripada rumah kita ini menjadi sebagai sasaran ketika musim perayaan khususnya. Seperti sebut tadi, kalau biarkan lampu terpasang 24 jam, sudah tahu tidak ada orang. Betul. Apakah teknik lain yang barangkali boleh dilakukan bagi mengurangkan ataupun mengelak pattern itu daripada dilihat dan dibaca oleh penjenayah ini? Kita ambil yang common dari kacamata penjenayah. Satu, slipper bersusun. Jadi tengoklah, orang tinggalkan rumah, slipper tu baik je, bersusun semua, tak bersepah. Dalam keadaan normal, kan, mana ada rumah yang bersusun ni?
dah kenapa kan? OCD apa kan? Susun baik. Dia bersepak-sepak. Ini satu daripada dalil-dalil akli. Akal tak ada orang ni kan. Kedua, kita tengok cara orang sidai baju. Dekat ampai tu kan, berlumut dah baju. Kan? Baju putih pun jadi coklat dah kan. Tak adalah macam tu. Tapi ampaian ni diletakkan dekat dengan pintu. Matahari kat sini. Bumbung kat sini. Letak ampai kat sini. Macam mana cerita kan? So, ketika lampu tadi kan, tak tengok yang jauh lah. Kita tengok barang-barang yang dia hantar tak ada orang ambil. Sebab tu kita kena beritahu jiran. Nak balik kampung ni, tolong barang ni nanti ambil. Kalau barang dah berlonggok atas tiang tu, apa ceritanya? Memang tak ada orang lah. Okay. Kemudian kita juga tengok rumah senyap sunyi. Saya selalu usulkan pada yang tinggal kat rumah ni kan, pasang je lah radio tu ke, TV ke kan. Jadi ada kan. Banyak benda lain yang kita boleh buat sebab pengurusan risiko ni terbagi pada 5. Okey. Satu, kita kena elak risiko. Okay. Itu yang sebaik-baiknya. Sebaiknya elak risiko. Bermakna kita tak ada rumah lah. Kita memang tak ada rumah. Kita duduk dalam kereta. Tak risau pasal orang macam rumah. Tak masuk akal lah kan. Betul. Jadi kalau dah tak masuk akal, kita pergi. Yang kedua, kita pecahkan risiko tadi. Pasport ada kat bilik ni, benda ni, anak ada bilik ni. Contohlah, yang ini ada kat situ. Ini tak ada dia ni. Semua dilangkutkan satu tempat. Pengalaman saya dalam penguasaan dulu, rumah yang kena pecah ni bila kita pergi, master bedroom tu semua ada kat dalam tu. Yang tak ada mak dengan bapak je dalam master bedroom tu lah. Yang lain semua ada dalam bilik utama ni. Situlah diletakkan je. Habis lemari kena selongkar, gobok semua terbalik. Pasal itu je. Kan? Okay, kita pecah-pecahkan dia kepada yang lebih kecil. Yang mana tak patut berada situ, angkali kita boleh simpan dulu dekat tempat-tempat yang selamat, bank ke misalnya. Ya. Tak perlulah di situ. Kemudian yang ketiga ni, kita dah tak boleh nak buat apa, kita kena mitigate, bersekongkol dengan risiko tadi. Nak pindah rumah tak boleh kan? Okay. So, you kena bekerjasama dengan risiko tadi lah. So, tengok risiko apa. Rumah ni kita ada bumbung, ceiling, kemudian kita ada tingkap dan pintu. Okay? Balcony bagi yang tinggal di apartmen. So, cuba tengok daripada situ. Kalau saya daripada atas, Spiderman punya teknik ni, dia turun bawah. Macam mana dia nak masuk, ada sliding door. Okay. Sliding door. So, kita susahkan dia. Okay. Sliding door tadi, selalunya dia patahkan telinga tu je. Masuk screwdriver panjang ke, spana ke, patah. Sebab telinga tu di welding touch. Sepatutnya welding panjang je ni. Jadi kita boleh tambahkan kunci. Sebab dalam pun kunci, luar pun kunci. Dekat sliding door kita tadi, kita boleh letak paling murah punya lah kan. Kita boleh letak kayu kat bawah sana. Atau kita boleh pakai sendal, atau kita boleh pakai selak. So daripada luar kita tengok, oh dah tak boleh masuk lah. Okey, satu. Kemudian tingkap. Ada kadang-kadang tingkap dia ni, bersin pun cermin jatuh tau. Menggelonsor cermin tu. Kan? Maksudnya, dia tak kemas. Macam mana kita nak kemaskan? Kalau yang jenis pakai nako tu, kan, dekat kayu, palang kayu, dia palang macam ni selalunya. Kemudian nako tu kat sini, ni pemegang dia. Di bawah pemegang ni, bawah pemegang tu, pasang skru ataupun paku. Jadi tak boleh buka daripada luar. Sebab dia daripada luar, bila dia cocok, tujuan dia level tu, dia nak jatuhkan level ni. Jadi kalau kita letak paku kat sini, daripada luar dia cocok, dia tak boleh buka lah. Ini salah satu daripada teknik. Dekat bawah halang tu pula, kita boleh tabur dengan bedak. Kalau tak, serbuk kunyit. Serbuk kunyit ni dia, property dia boleh awet lama tau. Cap jari tu apa semua lah kan. Dulu-dulu orang tak tepung. Kan? Boleh je tepung ni. Bagus serbuk kunyit pun bagus lah kan. Yang paling bagus serbuk kunyit lah. Forensically lah. Kemudian daripada situ baru kita tengok bukaan yang lain. Ada pintu bilik ni. Kita boleh ikat tau. Pintu bilik A dengan B. Jadi kalau dia masuk, orang kalau masuk daripada bumbung, dia akan guna manhole tu. Right? Betul. Saya cerita macam saya penjenayah tu kan. Tak. Ini yang kerja berlaku, berdasarkan pengalaman. Ini benar, berdasarkan pengalaman. Pengalaman kerja, bukan pengalaman buat. So dia masuk daripada ceiling dengan buka kita punya atap. Baik. Dah sudah ni, dia masuk je, tile tu dah buka, dia masuk, dia akan ikut alang tu berjalan. Okay. Kemudian dia akan cari manhole. Right, sekeping yang ada dulu, akses tu, situ dia akan turun. Dia tak akan pecahkan manhole, tempat lain. Dia memang akan masuk situ. So now kita dah tahu kat mana jalan masuknya, aksesnya.
Maka dari situ satu bumbung. Kalau bumbung kita di bawah tu ada satu lapisan aluminium sebab panas okey, kalau yang tak ada tu baik, tak apa. Kita pergi pula yang kedua, alang tempat di jalan tu. Betul. Okey. Takkan penjenayah tu turun terapung kan. Dia akan ikut alang tu. Kat sini kita boleh letak yang paling murah. Perangkap tikus. Pap. Kan? Simple yet efektif. Kemudian dia akan pergi manhole. Ada orang juga yang manhole tu dia pasang besi penghalang. Okey. Jadi tak boleh dapat buka tapi tak boleh turun juga sebab ada grill kat situ. Ini satu yang bagus. Kemudian kalau dia dah turun daripada manhole, contoh dia lepas juga manhole tu, dia nak buka pintu. So kat pintu kita punya kita panggil apa ni? Pemegang pintu ni? Tombol ya. Tombol tadi jenis yang apa? Kalau jenis yang RM20 tu memang jenis tekan tu lah. Tak boleh jadi apa pun. Daripada luar tak boleh buka, dari dalam boleh buka. Tetapi ada juga yang jenis dua-dua. Dia perlu ada dua-dua. Maka kalau kita kunci salah satu, memang tak boleh buka. Daripada dalam tak boleh, daripada luar pun tak boleh. Kecuali penggunaan kunci. Jadi, ini barangkali satu benda yang boleh kita buat. Itu nombor 3. Kemudian kita ada risk transfer. Nombor 4. Okay? Memindahkan risiko. Okay, pindahkan risiko. Yang jarang orang buat dan tak ada orang buat ini. Insurans. Okay. Saya bukan nak promote insurans lah. Saya bukan ejen insurans pun. Tapi saya nak beritahu. Bayaran premium untuk setahun melindungi barang elektronik, misalnya barang-barang dalam rumah, isi rumah lah contohnya. Dini agak berapa setahun? Setahun lah, bukan sebulan. 500, 600. Okey. Itu kalau 500, 600 tu boleh bayar 4 tahun. Dia dalam RM120. Lebih murah daripada itu. Ya. RM120, RM130 setahun. Sahaja. Jadi kalau kita balik raya, barang yang diinsurankan apa semua ni, bila balik raya, rumah kena pecah dia ni, silap-silap mau senyum tau. TV 48 inci, ada harapan ganti 56 lah ni. Sebab insurans tadi akan bayar. Komputer hilang apa semua, insurans akan bayar. Alat elektrik. Ini tujuannya memindahkan kepada third party, pihak ketiga. Tapi berapa ramai yang buat ni? Saya kira ini hampir seperti itu, hampir tidak ada, tidak terfikir untuk lakukan itu. Macam dulu ada insurans yang dibuat inisiatif Kementerian Wanita, insurans bagi ragut. RM20 je. RM20 setahun. Pun tak ada orang nak. Dia insured sehingga RM250 barang dalam beg you. Okey. Jadi orang usaha dah dibuat banyak, tetapi kadang-kadang kita punya mentality ialah kita tak akan jadi mangsa. Hanya orang lain jadi mangsa. Orang nama start daripada P misalnya. Start nama P kan. Putri. Ini memang jadi mangsa. Okay. Orang nama start daripada K, D tak mungkin. Jadi ini adalah salah satu daripada penjajahan minda kita bahawa kita tak akan jadi mangsa. Kita kena sentiasa hati-hati. Kita ingat kita boleh jadi mangsa lah. Itu paling senang. Okey. Ya, ini adalah merupakan satu barangkali idea harus boleh dilakukan. Dan saya kira keempat-empat ini barangkali sudah pun merangkumi sebenarnya strategi yang terbaik untuk mengurangkan risiko kita ataupun mengelakkan diri kita daripada perihal ini. Dalam pada itu juga soal komuniti. Bagaimana pemain harus dimainkan oleh komuniti ini, khususnya di peringkat-peringkat komuniti setempat. Yang saya sedia maklum bahawasanya ada setengah pihak menganggap bahawasanya komuniti ini juga tidak boleh dipercayai sebab itu tidak mahu berinteraksi dan tidak mahu bersama-sama menguruskan perkara ini. Sedangkan komuniti juga memainkan peranan penting dalam perihal ini. Strategi itu juga harus untuk dipandang. Pada ketika sekarang, pada waktu sekarang ini, kita punya prasangka begitu menebal antara satu dengan lain. Okey? Dengan segala isu yang berlaku di sekeliling atau dijadikan isu, maka kita melihat jurang yang ada itu semakin dalam. Sama ada dari segi perpaduan atau perkauman. Dari segi perpaduan, Kementerian Perpaduan telah pun melaksanakan satu yang semua orang tahu, nama rukun tetangga. Kan? Nama pun rukun tetangga. Maka tetangga-tetangga itu berukun, mempunyai satu kumpulan yang bagus. Begitu juga dalam misalnya community policing. Jadi ramai orang situ ambil bahagian. Tetapi ada juga individual group atau kluster yang kecil-kecil ini. Maka dia tak bercampur. Kan? Kalaulah insya-Allah ya, Dini ada rezeki lebih, tinggal di bungalow. Kan? Seorang lagi bukan macam kita duduk sekarang kan, buka tingkap nampak dapur orang. Tapi Dini jenis nun jauh di sana, satu rumah, ni satu rumah. Kita bercampur ke? Realitinya tidak. Jadi apa yang berlaku? Ada kawan saya rumah Dini ni kena pecah, jam dia habis hilang. Kan?
Ratus ribu tau. Orang pun tak tahu. Padahal dia kenal ni. So, apa itu community? Kita boleh mempunyai ideologi yang berbeza, cara hidup yang berbeza. Kita boleh mempunyai pandangan yang berbeza. Tetapi dalam beberapa hal, kita perlu hanya satu pendapat. Okay? Disakiti ataupun kita menyakiti. Maknanya, kita perlu jadi satu lah. Penjenayah ni dia tak pecah masuk rumah Dini. Hei, abang Dini. Tak jadi lah, tak jadi. Sorry bang, kacau abang nak sahur, saya pergi rumah orang lain. No, penjenayah tak tengok. Datuk Seri, Tan Seri, Haji. Tak. Kan? Bagi dia, kalau profiteering adalah desire-nya, maka itulah yang dia buat. Kalau misalnya jenayah tubuh badan yang dia nak buat, itulah yang dia akan buat. Dia masuk dengan satu tujuan, satu tekad saja. Ini penjenayah. Dia tak pernah bercuti. Gitu juga risiko ni bagi orang yang tinggal seorang. Sekarang ni, kawan-kawan balik kampung tinggal dia seorang. Kan, tinggal seorang ni lain macam ni lah. Kadang-kadang cicak bunyi pun dah takut. Kan? Itu belum lagi benda-benda yang ni lah. Yang realitinya siapa yang tak tahu. Baik. Hari ini kita mempunyai apps capaian. Apa kata kalau waktu sekarang ni kita tengok apa nombor bilik gerakan balai polis yang terdekat dengan kita untuk mendapat respon. Kita ada nombor pizza, ada. Okey. Nombor pengantar makanan, ada. Right? Nombor untuk kereta nak ambil kita, ada. Nombor balai polis tak ada. So cuba cari nombor tu, simpan, tahu kat speed dial. Telefon ada speed dial. Betul. Apa-apa hal, sub tekan je. Bukan alah mana pula nombor ni puas mencari 03. Alah kan. Ujung-ujung telefon 999. Okey. Tetapi nanti dia tanya alamat kat mana cik? Saya anjurkan khusus Keselamatan Jalan Raya. Saya anjurkan begini, saya kata okey, buat kad. Tahu alamat rumah apa semua. Supaya kalau kecemasan, kita boleh cakap saya ini Kamal, saya tinggal sekian alamat ini kan, saya nak beritahu ada satu kejadian ini. Kan senang, dia dah beritahu alamat pun ada. Kalau tak, mengagau. Bila kita cakap, saya tinggal Kampung Baru. Kampung Baru ni banyak. Kuala Lumpur ada, kat luar pun ada kan. Jadi orang tak tahu kat mana. Ini mengambil masa. Ingat tadi 30 saat pun cukup kalau penjenayah nak melakukan apa-apa. Jadi kita nak memendekkan jangka hayat tu, mengurus risiko tu supaya dia in our favor instead of penjenayah. Okey, penjenayah ini juga barangkali boleh mendapatkan peluang itu berdasarkan kepada maklumat yang kita sediakan. Dewasa ini, media sosial seringkali kita mendedahkan segala-galanya, hampir segala-galanya kita dedahkan, dan peluang itu terbuka luas kepada mereka. Trend ini ataupun cara tingkah laku ini bagaimana harus untuk setidaknya kita lihat dalam konteks yang ia membuka ruang lebih besar lagi kepada penjenayah melakukan tindakan tidak sepatutnya. Saya sangat setuju. Isunya adalah pengendalian maklumat. Bila kita keluarkan maklumat tu, kita punya maklumat, saya nak balik kampung pada tarikh sekian. Kemudian kita maklumkan, saya nak balik kampung tarikh sekian. Maka dia menjadi makluman. Apabila dia jadi makluman, dia tidak lagi eksklusif. Sesiapa saja boleh membacanya. Apabila orang membacanya, maklumat ini dah terpecah menjadi makluman, maka ia boleh diguna pakai mengikut citarasa penerimanya. Okey? So kalau dia tengok, oh dia tak ada rumah. Dah ini dah berlaku. Dah. Baru ni seorang pengusaha kosmetik ya. Dia pergi bercuti lepas dia keluar, orang dapat tahu, rumah dia kena pecah. Juta-juta hilang. So macam mana teknik dia sebelum tu ialah saya nak beli barang kat rumah lah. Saya tak mau beli online, saya nak beli kat rumah, nak jumpa sendiri. Itu disebutkan ya. Kemudian dia dah beli, dia tahu rumah kat mana. Lepas tu dia tengok je social media, bila orang ni tak ada, dia pecah rumah. Alhamdulillah kecekapan polis itu dapat tangkap. Kejadian ni di KL ya, Padang Malang. Polis tu dapat tangkap, kemudian barang emas tu dapat recover balik ya. Peti besi dah dibuang. Kan? Tapi dia jumpa dalam tu. Jadi pengendalian maklumat tu kita. Right? Kalau orang macam dia ni barangkali okeylah kita faham kenapa dia kena post ada kat sini ya. Tetapi kalau lebih baik ialah selepas kita pergi baru post. Bukan sebelum. Saya yang itu. Saya langsung tak post. Kan tahu-tahu orang nampak je, hari tu dia kat sini kan. Katakan.
Sebab ni bercuti kan kat Itali ni, kat Delhi contohnya kan, Maldives, sebenar raya. Kalau orang tahu rumah you di mana, kita pun pernah post rumah kita kat mana, kan? Maka kita sebenarnya membuka risiko. Ini nasihat kepada anda yang selalu bermain di media sosial tetapi terlupa bahawa mendedahkan diri sendiri menyebabkan kita bakal menjadi mangsa. Baik, penghujung ini buat mereka berbaki masa barangkali ada yang masih lagi tidak meninggalkan rumah, dan juga melihat kepada apa disebut tadi, inisiatif dilakukan oleh kerajaan khususnya PDRM menyediakan ruang untuk mereka mendaftar, memaklumkan kepada mereka, komuniti juga harus dimaklumkan, bergesaan kepada mereka ini untuk melakukan tindakan sekarang, kalau boleh malam ini juga selepas menyaksikan program kita ini melakukan tindakan. Ada dua individu, misalnya kita boleh mengambil tindakan kita tadi, download aplikasi yang berkenaan, kemudian kita simpan juga nombor-nombor telefon yang penting. Begitu juga syarikat. Saya ambil kesempatan ini beritahu, ada syarikat misalnya nama dia GeoWell, Senin Berhad. Apa dia buat ialah, walaupun bukan bidang dia, tetapi dia menyantuni semua perkara-perkara ni, mengingatkan orang, bukan bidang dia. Kalau you jual CCTV, you cakap pasal keselamatan, logiklah, local standby lah. Tapi kalau bukan, so bermakna apa? Komuniti bukan bermakna individu sahaja, tetapi komuniti perniagaan itu juga perlu terlibat dalam pembinaan bangsa dan negaranya. Okay? Juga akan datang ini, saya berharap jugalah supaya penambahbaikan logistik misalnya kepada pihak polis. Kita pun tengok baru ni ada buka tender motor apa semua, dan MOF pun cakap dia nak utamakan syarikat tempatan, nak mengawal pengaliran harga turun naik RM100 ni. Jadi harap penambahan ini daripada syarikat tempatan akan membantu merancakkan ekonomi dalam masa yang sama, kan? Segala perkara yang tergendala sebelum ini dapat diperbaiki, dimulakan semula. Segala ruang-ruang barangkali yang bertindan sebelum ini dapat kita tutup, kan? Kerana pekerjaan itu bukan saja pekerjaan seorang anggota Polis Diraja Malaysia atau pegawai Polis Diraja Malaysia, tetapi adalah peranan setiap daripada kita sebagai rakyat Malaysia. Okey, baik. Itu merupakan tanggungjawab yang harus untuk dipasak oleh setiap daripada rakyat Malaysia, kerana tanggungjawab menjaga keselamatan itu bukan hanya terletak kepada pihak berkuasa semata-mata, dan ia terletak kepada kita sebagai rakyat Malaysia pastinya. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Tuan Kamal Effendi Hashim, seorang penganalisis jenayah atas perkongsian ini. Dan buat anda, masa yang diberikan ini dan juga waktu yang diberikan ini, kesempatan ini harus untuk dilihat secara lebih mendalam lagi. Peluang itu harus ditutup sebaik mungkin kerana penjenayah seperti disebut tadi, melihat peluang walaupun hanya 30 saat, itulah masa berharga buat mereka. Tetapi 30 saat itu harus untuk kita hapuskan daripada mereka terus berleluasa. Saya Dina Syah Salim. Assalamualaikum dan selamat malam Malaysia.